Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi al-kiram wa masyayikhina. Syai'ulillahi lahumul fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Dan saya menjawab yang memberi salam, yang menonton dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang dan ruang kepada kita bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setiap detik memberikan kepada kita nikmatnya yang tidak putus-putus, sehingga seringkali kita alpa, seringkali kita lupa terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi seharusnya kita memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mana kita ingat, kita sentiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita yang setiap hari kita kadang sedar kadang tak sedar adalah kemampuan kita di dalam kita berbelanja, memberi anak isteri makan, keluarga makan, membeli itu dan ini, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kemampuan dalam kita berbelanja. Di saat ada yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan dari segi hal itu, tetapi dalam masa yang sama kita melihat diri kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita tengok hadis dalam 40 hadis penawar hati susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, mata'allahu bisihhati wal afiyah. Kita tengok pada malam ini pada hadis yang ke-33 yang diletakkan tajuk waktu yang paling sesuai untuk bersedekah. Hadis yang ke-33. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari wal Muslim wa bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang di mana artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, sedekah yang manakah yang paling besar pahalanya? Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kata Nabi SAW, qala anta saddaqa wa anta sahihun. Kamu bersedekah, ini sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau pada waktu itu masih sihat. Sahihun, sahihun, syahihun, dan sebenarnya pada waktu itu, sedangkan pada waktu itu masih sihat dan sebenarnya engkau bakhil. Yakni waktu itu syahihun, waktu itu engkau rasa sayang nak belanjakan harta engkau tu. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kerana apa? Kerana engkau takut menjadi fakir, wa ta'mulul ghina, dan engkau berangan-angan menjadi lebih kaya lagi. Harta yang sedang kita kumpulkan, yang kita sayang untuk belanjakan harta tersebut. Kerana apa? Kerana takut kalau kita keluarkan, kita belanjakan harta tersebut, dia menjadi kurang, dan takut dengan sebab kita belanjakan, kita infakkan, kita sedekahkan ketika itu, kita jatuh miskin. Kemudian apa kata Nabi SAW lagi? Kata Nabi SAW, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Maka janganlah engkau melambat-lambatkan sedekah sehingga apa? Hatta idza balagatil hulqum, sehingga apabila roh sampai di kerongkong. Lalu waktu roh sampai di kerongkong tu barulah kamu katakan, masa tu barulah kamu kalut nak sebut apa? Li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Untuk si fulan ini sekian harta ni, untuk ini si fulan ini sekian. Dan sebenarnya harta engkau pada ketika itu memang akan berpindah milik kepada orang lain. Waktu tu kita sebut harta ni untuk ini, untuk ni. Sedangkan ketika nyawa kita sudah sampai di kerongkong, memang harta itu akan dibahagi-bahagikan oleh waris kita, ashabul furud dan sebagainya. Baik, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang sebelum ini banyak kali kita sebut sedikit tentang riwayat hidupnya, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang antara paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun nama dia Abdurrahman Ad-Dawsi. Abdurrahman, nama dia sebelum tu Abdul Syams, ditukarkan namanya kepada makna yang lebih baik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman Ad-Dawsi, memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap untuk menyertai untuk mengetuai peperangan Khaybar. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita tengok sedikit keterangan yang diletakkan oleh penyusun. Kata penyusun berkaitan dengan hadis ini, mengeluarkan harta untuk sumbangan adalah perkara yang sangat sulit bagi seseorang, melainkan kalau pengeluaran harta itu dalam bentuk kewajipan seperti zakat, dalam bentuk kesedaran yang mendalam sehingga penyumbang merasakan bahawa hartanya yang disumbangkan itu adalah sebahagian simpanan yang kekal, yang akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda pada hari kiamat nanti. Harta kita ini, di dalam harta kita ini ada bahagian zakat. Khuz amwalihim, khuz amwalihim, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil sedikit daripada harta itu. Itu tentang berkaitan dengan zakat. Ada dia dalam harta kita ini bahagian untuk zakat. Untuk zakat ada juga di dalam harta kita ini untuk kita belanjakan di dalam perkara-perkara yang wajib seperti nafkah dan sebagainya. Ada juga
yang dibelanjakan untuk perkara-perkara sunat muakkadah seperti kita melakukan kurban dan akikah sebagainya, itu harta kita. Yang ada di dalamnya bahagian-bahagian yang diperuntukkan untuk orang lain. Itulah cara untuk kita harta tersebut bukan mutlak milik kita, tetapi harus dibelanjakan mengikut kehendak syarak. Bahagian wajib seperti rukun Islam itu antaranya zakat fitrah, bahagian zakat kita tunaikan zakat. Kemudian ada yang untuk bahagian yang sunat muakkadah seperti kurban dan akikah, dan ada yang sunat untuk kita berikan sedekah. Itu bahagian-bahagian daripada harta kita. Dia tak menjadi mutlak untuk diri kita. Harta yang kita kumpulkan tak mutlak untuk diri kita. Sama ada satu hari kalau kita himpun, kita tak mengeluarkan, maka satu hari harta itu akan terpaksa kita keluarkan dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala uji kita ketika itu, maka ketika itu baru kita terpaksa. Jangan begitu. Maksudnya kita ingat bahagian-bahagian harta kita untuk ini, untuk sekian-sekian, maka kita keluarkan. Maka disebutkan lagi, ramai orang yang kaya tetapi tidak ramai di kalangan mereka orang yang mahu menyumbang. Dia takut menjadi fakir atau simpanan hartanya berkurang. Bahkan ia sentiasa berusaha untuk menambah lagi kekayaan yang sudah ada. Maka ketika itu hati sangat terpaut dengan harta dan sangat mencintainya. Maka ketika itulah waktu yang paling baik untuk dia menderma. Di dalam hadis ini, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta ni, sedekah ni, mana waktu yang paling baik untuk aku sedekah? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, ketika badan kamu sihat, ketika kamu berada dalam keadaan sihat, kemudian kamu berada dalam keadaan sayang kepada harta tersebut. Sebab itu di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sekali-kali kamu melakukan kebaikan melainkan kamu menginfakkan daripada apa yang kamu cintai, apa yang kamu kasihi, apa yang kamu sukai. Seorang sahabat Nabi SAW, Abu Talhah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, seorang yang kaya di Madinah ketika itu, dan dia ada satu kebun Bayruha, berhampiran dengan Masjid Nabawi, Bayruha. Jadi Rasulullah SAW sering keluar masuk kebun dia tu dan meminum daripada telaga di kebun dia tu, Bayruha. Satu hari turun ayat kepada baginda Nabi SAW, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sekali-kali kamu melakukan kebaikan melainkan kamu infakkan sesuatu yang kamu kasihi. Maka Abu Talhah Al-Ansari ketika itu, yang dia kasihi, yang dia suka pada diri dia adalah kebun dia tu, Bayruha. Maka terus dikatakan kepada Nabi SAW bahawasanya telah turun ayat itu kepada engkau ya Rasulullah, maka hari ini aku infakkan kebun ini kepada engkau untuk buat apa yang kau suka. Kemudian Rasulullah SAW kata apa dekat Abu Talhah, zaka malun rabih, zaka malun rabih, untunglah, kan, itu adalah harta yang menguntungkan kamu, itulah adalah harta yang menguntungkan kamu. Lalu dikatakan, disebut oleh baginda Nabi SAW, bagi pandangan aku elok kamu bahagi-bahagikan harta ini kepada kerabat-kerabat kamu, kepada kerabat-kerabat kamu. Itu yang berlaku terhadap seorang sahabat Nabi SAW, menginfakkan apa yang disukai, apa yang disayangi setelah mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi harta yang terbaik, sedekah yang terbaik ketika mana kita sihat. Memang satu hari terpaksa kita sedekah, antara dia ketika mana kita sakit.
Antara salah satu jalan untuk kita merawat penyakit kita disebutkan di dalam hadis, dawu mardakum bisadaqah. Kamu ubatilah penyakit kamu ini dengan apa? Dengan bersedekah. Dan ramai berpengalaman ada sakit-sakit kronik yang tak ada cara lain, tetapi menggunakan cara apa? Cari anak-anak yatim, orang miskin, bersedekah dengan niat, dengan amalan tersebut dapat menyembuhkan penyakit dia. Dan ternyata mujarab apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tetapi yang terbaik adalah harta yang diinfakkan ketika mana kita berada dalam keadaan sihat dan kita berada dalam keadaan kita sayang harta tersebut. Harta yang kita ada ni, untuk fikir tentang apa, tentang kehidupan kita yang kekal abadi, kena fikir, kena ada atur, kena ada cara kita atur dia. Sebagaimana sekarang ni orang nak merancang untuk menghimpun harta itu, ada kadang coaching, ada mentor dia untuk mendapat sales banyak ni. Sebaliknya, untuk bahagian akhirat sepatutnya kita kena letakkan juga. Kena letakkan juga terhadap harta kita ni. Contoh, kita merancang bahawa setiap tahun kita merancang untuk melakukan korban. Jadi setiap bulan kita boleh menabung RM50, RM50 sampai ke hari ataupun bulan Zulhijjah, kita mampu mengeluarkan harta tersebut, melakukan sunat muakkadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedekah subuh kan, pergi masjid sedekah. Ada yang merancang diri dia, mendisiplinkan diri dia, kat mana masjid yang aku singgah, aku akan masukkan di dalam tabung. Jadi berbagai cara untuk kita mendidik, untuk kita melatih harta kita ini untuk kita keluarkan di jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rancang, kita rancang akhirat kita. Kita rancang akhirat kita. Kerana apa? Kerana bila sampai Nabi sebut, bila sampai nyawa kamu di kerongkong, sebagaimana taubat Nabi sebut, innallaha yaqbalu taubatil 'abdi ma lam yugharqir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba itu selagi mana nyawa ini dia tak sampai di kerongkongnya. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah jangan bila sampai kita dah nazak maka baru kita nak sebutkan. Sedangkan dah tentu harta tersebut akan dibahagi-bahagikan kepada kerabat kita melalui jalan faraid dan sebagainya. Maka sebelum sampai ke saat itu, kita perlu meletakkan perancangan-perancangan untuk harta itu diberi. Sebaik-baiknya harta diberikan sehingga beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksud apa? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan harta ini, kita jadikan kita rancang untuk kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang pun tak tahu. Yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baiknya. Itu pelaburan yang kita perlu letakkan di dalam kehidupan kita. Kemudian disebutkan lagi, ketika itu ia akan berdepan dengan godaan syaitan dan hawa nafsu yang selalu menakutkannya dari terjerumus ke jurang kefakiran. Maka sesiapa yang mampu melawan hawa nafsunya pada saat itu, berarti ia telah meraih kejayaan yang sangat besar. Sedangkan kalau kita baca ayat Al-Quran, terang-terang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang meminjamkan kepada Allah. Allah gunakan istilah pinjam, padahal milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah gunakan perkataan tu untuk kita sedar bahawa Allah tawarkan kepada kita harta milik Allah, tetapi Allah kata siapa yang meminjamkan harta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pinjaman yang baik, qardan hasana, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka akan digandakan harta kepadanya itu berganda-ganda.
Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala lah, Allah Subhanahu wa taala sebut dialah yang menyempitkan harta seseorang dan melapangkan harta seseorang, dan kepadanya lah akan dikembalikan segala-galanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita tahu harta, bagaimana nak disuburkan harta, dengan apa? Dengan kita tidak takut mengeluarkannya. Lagi kita keluar, lagi Allah Subhanahu wa taala tambah. Lagi kita keluar, lagi kita lagi ditambah harta tersebut. Tetapi syaitan dan nafsu sebaliknya bertentangan dengan Al-Quran, merasakan bahawa apa yang kita bagi itu akan berkurang. Apa yang kita bagi akan berkurang. Jadi perlu dilawan dengan godaan tersebut. Kemudian disebutkan lagi, lain halnya dengan seseorang yang sedang sakit keras. Nyawa pun dirasakan sudah tidak lama lagi akan berpisah dari badan. Tanda-tanda kematian dari masa ke masa semakin dirasakan. Ketika itu putuslah harapannya dari memiliki atau menguasai hartanya. Dia tahu dia akan tinggalkan harta tersebut. Maka waktu itulah baru nak sebut, harta ini untuk orang ni, harta ini untuk orang ni. Padahal masa itu sudah terlambat, dan wasiat yang boleh diluluskan oleh syarak pada masa itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Waktu itu nak wasiat pun tak lebih daripada 1/3. Selebihnya ditinggalkan kepada waris. Kemudian disebutkan lagi, syukurlah kalau ahli waris yang mewarisi harta itu mengerti membuat sedekah jariah sebagai kiriman yang dikirimkan ke dalam kubur dari masa ke masa. Kalau ahli waris tu anak yang soleh dan sebagainya, dia tahu bahagian ini untuk ayahnya, maka digunakan dengan sebaik-baiknya, menginfakkan ataupun melakukan wakaf atas nama ayah dan sebagainya. Tapi kalau tak ditinggalkan anak-anak yang soleh, maka harta itu dibelanjakan ikut kemahuan mereka. Kalau mereka tidak berbuat demikian atau digunakan untuk membuat kemaksiatan, maka si matilah yang letih mencari harta dengan membanting tulang dan memeras tenaga pada masa hidupnya dahulu, dan dia pula akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menanggung hisap bagaimana dia dapat harta tersebut, bagaimana dibelanjakan, dia akan menanggung hisap. Harta yang ditinggalkan kepada waris tu senang lenang mereka dapat. Sedangkan ahli warisnya bersenang hati mewarisi harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka dengan percuma sahaja. Dan kita berada di dalam kubur nanti, apa yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa anfiqu ma razaqnakum min qabl. Infaklah harta kamu yang kami rezekikan kepada kamu sebelumnya. Sebelum apa? An ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada seseorang itu kematian. Maka ketika datang kematian, apa yang disebut kepada Allah? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan aku daripada kematian ini sekejap saja, tangguhkan sikit. Apa yang aku nak buat? Fa as-saddaqa. Aku nak sedekah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tempoh untuk Allah Subhanahu wa taala tangguhkan kematian kita, untuk aku nak sedekah. Kerana melihat kepentingan fadilat sedekah yang cukup banyak itu, waktu ajal kita nak datang baru kita rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Kalaulah engkau tangguhkan kepada aku ajal ini sedikit lagi, aku nak sedekah. Wa akum minas salihin. Pastilah aku menjadi, ataupun aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi apa yang Allah sebut waktu tu, Allah kata walan yuakhirallahu, sesekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan melambatkan seseorang itu, idza jaa ajaluha, ketika mana datang ajalnya. Itulah maksudnya ajal datang dan baru kita nampak
kepentingan ataupun fadilat besar di dalam bersedekah itu. Itu tak kita sampai lagi di alam kubur. Semestinya waktu kita dikubur pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkan aku kejap, aku nak bagi sedekah. Lepas tu matikan aku balik. Tetapi waktu itu bukan waktu untuk beramal. Tetapi Nabi SAW dah pesan kepada kita macam mana cara sebelum kita menghadapi kematian. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ketika mati seorang anak Adam itu, maka terputus amal dia. Apa yang tinggal? Doa anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Semua tu nak sedekah jariah ni nak dibuat bila? Ketika mana kita hidup. Sebaik-baik sedekah bila? Sedekah jariah ketika mana kita sihat. Sebaik-baik lagi ketika mana? Ketika mana kita merasa sayang harta kita itu untuk dibelanjakan. Dalam diri kita ada rasa, kalau aku sumbangkan benda ni, aku takut miskin, takut tak cukup. Tak cukup nak tahun depan nak belanja, tahun ni nak belanja lagi, aku takut tak cukup. Ketika itu, itulah sebaik-baiknya waktu kita menginfakkan harta kita. Jadi apa yang kita dapat pengajaran daripada hadis ini adalah apa yang disebut dalam hadis yang pernah kita bacakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Kamu rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Antara yang disebutkan, ghinaka qabla faqrik, kaya kamu, cukup kamu sebelum datang kefakiran, sebenar-benar kefakiran. Sihataka qabla saqamik, kesihatan, sehat kamu sebelum kamu sakit. Dan yang paling penting, hayataka qabla mautik, hidup kamu sebelum kamu mati. Justru kita rebutlah peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita setiap hari. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita daripada tidur dalam keadaan peluang untuk kita bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan perancangan sebaik-baiknya bagaimana untuk akhirat kita, bagaimana untuk barzakh kita. Tidak lain tidak bukan adalah melainkan dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, antaranya melalui jalan sedekah, jalan infak harta kita itu ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha. Setakat ini sahaja perkongsian kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya itu daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.